Alhamdulillah kita kembali ke segmen Assalamualaikum pada pagi ini dan tajuk yang kita nak bincangkan adalah rakyat diutamakan keharmonian tercipta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mungkin Ustaz boleh kongsikan kenapa hubungan baik antara pemimpin dan rakyat ni perlu ada untuk membentuk sebuah negara yang berjaya? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut mengenai dua kelompok yang sangat besar dalam sistem sebuah negara ataupun tamadun, dua kelompok ni dia memainkan peranan penting. Iaitu yang pertama pemerintah, yang kedua dia mesti ada rakyat. Ada orang yang boleh ke kalau kita hari ni kitalah melantik diri kita, kitalah rakyat seorang-seorang dalam hutan. Tak boleh. Dia mesti ada pemerintah, yang memerintah itu dia perlu menjalankan tugas, dan rakyat ini dia diperintah oleh pemerintah itu tadi. Sebab itu kata para alim ulama, di sana mesti ada golongan yang ketiga, iaitu golongan ulama yang sentiasa meminta ataupun menyuruh manusia ini ke arah kebaikan supaya dia tidak lari. Jadi sebab itulah dalam sistem tamadun ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 59. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang mana Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah, taatlah kamu kepada Allah. Totally taat. Ati' maksud totally kita kena taat, kepatuhan yang tidak boleh berbelah bagi. Wa athi'ur rasul, dan kena taat kepada Rasul yang tak boleh berbelah bagi, sebab Allah sampaikan wahyu ni kepada Rasul. Kemudian Allah sebut wa ulil amri minkum, iaitu kepada pemimpin dalam kalangan kamu. Kata para alim ulama, kenapa Allah tak meletakkan perkataan ati itu tadi kepada wa ulil amri? Kan Allah sebut atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maknanya ketaatan yang totally itu mestilah kepada Allah dan Rasul dahulu. Sekiranya pemimpin itu mengajak kepada apa yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul, maka baru kamu taat. Tetapi sekiranya dia bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, maka waktu itu tidak ada ketaatan, kata Nabi, tidak ada ketaatan kepada makhluk, li maksiatil khaliq, untuk melakukan maksiat kepada Maha Pencipta. Sebab tu bila kita sebut dalam konteks yang mana hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat ini, dia mesti orang kata bersama-sama untuk membentuk kerajaan yang baik. Sebab tu sahabat-sahabat penonton kita ni, untuk dalam keadaan memilih pemimpin, dia mestilah datang hasil daripada jiwa rakyat yang bersih. Barulah dia akan melantik pemimpin yang bersih. Kalau sekiranya kita hari ini melakukan dosa, kita mahukan perkara-perkara maksiat, maka sudah pasti kita akan melantik orang-orang yang melakukan perkara yang sama. Sebab kita pun yang buat. Sebab tu seorang rakyat yang tahu mengenai tentang hubungan yang baik ini untuk membentuk sebuah negara, maka sudah pasti dia kena tahu di mana arah tuju negara yang akan dibawa itu tadi oleh pemimpin dan oleh rakyat. Sebab tu kata para alim ulama, seperti mana dalam ayat tadi, tanggungjawab itu mesti digalas oleh rakyat dan mesti juga digalas oleh pemerintah yang akan mewujudkan satu institusi pemerintahan pentadbiran yang baik. Jadi kenapa Ustaz dalam Islam ni memahami keperluan dan isi hati rakyat itu penting untuk membina negara yang baik dan berkah, dan bagaimana pula sebagai seorang pemimpin kita nak memahami rakyat yang bukan sahaja yang tak ada masalah, tapi rakyat yang ada masalah juga. Yang ada masalah, yang mungkin yang tidak bersikap baik kepada kita. Jadi macam mana adab dia, macam mana kita nak menangani mereka ni Ustaz? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, sebab tu bila kita sebut sebagai pemimpin, kan, mereka-mereka yang ialah yang kita akan lantik mereka ataupun kita akan undi mereka untuk jadi pemimpin pada hari Sabtu ni. Kan? Jadi tugas pemimpin ni sebenarnya besar. Dia bukanlah tugas yang mudah. Kadang-kadang kita rasa kemewahan. Kalau sekiranya pemimpin itu anggap ia adalah satu bentuk kemewahan, anggap satu kemuliaan, maka dia salah. Sebenarnya dia adalah satu beban yang sangat berat, kerana dia akan memikul tanggungjawab
sekiranya dirinya sendiri pun dia tak mampu untuk nak bertanggungjawab di hadapan Allah. Ahli keluarga, kalau kita macam Hanan sebut tadi, kalau ada keluarga kita ni nak tanggung dan kita nak mendidik ahli keluarga kita pun tak mampu, bagaimana masyarakat yang dia kena bawa untuk menuju Allah. Berapa banyak manusia-manusia yang pada esok hari kiamat nanti akan dituntut. Sebab apa? Hak mereka tidak dijaga, kemudian apa yang kita lakukan mungkin tidak membawa mereka ke arah keredaan Allah, maka sudah pasti perkara ini esok mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala akan menentukan. Sebab tu bila kita sebut tentang fahami isi hati rakyat ini, maka seorang pemimpin dia kena tahu seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ni selalu kita baca, iaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu adalah pemimpin, kata Nabi, dan kalian akan diminta bertanggungjawab di atas apa yang kamu pimpinkan. Sebab tu apa yang kita hari ni ada, apa yang kita hari ini dapat, maka kita kena bertanggungjawab. Itu yang paling penting. Cuma bila kita bercakap mengenai tentang masalah masyarakat, kadang-kadang masyarakat ni ada pelbagai latar belakang. Ada masyarakat yang menerima. Biasalah dalam berdakwah Nabi SAW, bukan semua orang menerima dakwah Nabi. Betul. Sedangkan Nabi bukan minta mengenai tentang untuk bagi kekayaan kepada baginda Rasulullah. Tidak, Nabi tak pernah minta kekayaan kepada manusia. Nabi tak pernah minta untuk disanjung, untuk diberikan kedudukan. Sekiranya Nabi nak, sudah pasti ketika mana ditawarkan. Wahai Muhammad, mahukah kamu meninggalkan dakwah ini? Kami akan tawarkan kepada kamu kekayaan yang paling kaya kamu di Mekah. Bukan itu saja, kalau kamu sekiranya nak wanita-wanita yang cantik, kami akan bagi kepada kamu, wahai Muhammad. Adakah Nabi terima? Kita mungkin boleh dipertimbangkan lagi. Sebab kekayaan. Tetapi baginda Nabi bukan itu tujuannya. Nabi sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah. Ni dalam hadis. Sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa antum tuflihu. Kamu akan berjaya. Itu saja dakwah Nabi. Sebab tu, bila Nabi berdakwah, ada orang yang suka Nabi, ada orang yang tak suka Nabi. Dan orang yang tak suka Nabi bukan orang jauh. Orang di dalam kalangan keluarga baginda Rasulullah. Antaranya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Dia kata, tabban laka ya Muhammad. Celakalah kamu wahai Muhammad. Maka bagaimana Nabi berinteraksi dengan mereka? Baik-baik contoh adalah contoh baginda Rasulullah. Sebab kalau kita nak tengok hari ini pemimpin-pemimpin kita, dia mesti kembali kepada kisah Rasulullah. Sebab kalau kita lihat pemerintahan Umar, pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin ini, semuanya mereka ini mengambil model daripada Rasulullah. Guru mereka ni Rasulullah. Sebab tu bahasa Nabi bahasa yang baik. Akhlak Nabi akhlak yang baik. Tak kata ke orang, tak maki orang, tak fitnah orang, tak perlekehkan orang, tak jatuhkan orang. Ni Nabi. Kita hari ni nak jadi, kita kena kata ke orang, kena maki orang, kena fitnah orang, kena buat. Maka ini bukan, walaupun kadang-kadang kita hari ni, kita mengaku kita Islam, tapi model Islam tu tak ada dalam diri kita. Dalam konteks Malaysia lah kawasan, konteks negara Islam kan. Jadi rakyat diutamakan ni perlu dalam bab apa? Kan untuk konteks dalam Malaysia ni. Silakan Ustaz. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Bila kita sebut rakyat diutamakan ni, sebenarnya kita lihat apa yang diperlukan oleh rakyat. Dan rakyat ni sudah pasti dia akan minta lah pelbagai. Kalau kita tengok di negara-negara luar, sebenarnya negara kita pun bukanlah tidak ada contoh-contoh yang diutamakan, rakyat kita diutamakan. Memang ada. Cuma kita kena, ialah benda dah elok, perelokkan lagi. Benda yang dah kemas, diperkemaskan lagi. Semua negara akan menjaga kebajikan rakyat dia. Cuma adakah sampai tahap seperti mana yang kita ceritakan tadi, pemimpin yang betul-betul akan turun, akan merasai, akan melihat, bukan sekadar pada waktu kempen. Minta maaf kita sebut, kadang-kadang waktu kempen barulah kita nampak di kedai kopi, barulah kita nampak di LRT, betul, barulah nampak di orang kata kelas ekonomi, kerana nak menunjukkan kita ni berjiwa rakyat. Sebenarnya kita hari ni Allah saja yang mengetahui tentang niat mereka. Barulah kita hari ini masuk ke masjid, barulah kita hari ini solat bersama dengan masyarakat. Sebenarnya kita
telah menipu, bukan menipu masyarakat sebenarnya, menipu diri kita. Kita menipu diri kita yang mana kita nak tunjukkan kita adalah masyarakat ataupun kita adalah pemimpin yang baik. Sedangkan kalau diberikan kuasa, maka pada waktu itulah di tahap kita dah diduduk di atas, waktu itulah kita turunkan keegoan kita, rendahkan diri kita. Kita tahu nadi rakyat ni macam mana. Kita selami, kita tengok kesusahan rakyat. Bukan semestinya, baik, lepas ni kena semua pemimpin kena naik kelas ekonomi. Tidak. Maknanya kita hari ni kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Ada benda-benda yang kadang-kadang pemimpin kena tahu. Ada benda yang tak boleh. Contohnya yang mengaibkan dirinya sendiri. Kadang-kadang pemimpin ni menjadi contoh. Ada yang sampai, kalau masyarakat suka joget, saya pun kena joget. Dia termasuk dalam satu bab disebutkan khawarim muru'ah. Kena jaga maruah. Jangan sampai kita buat satu benda ni, Ustaz nak bagi tahu, kadang-kadang benda yang kita buat, tak kiralah nama dia pemimpin ke, nama dia ustaz ke, apa ke, kadang-kadang kita nak buat, nak ambil jiwa rakyat muda ni, kadang-kadang kan pemimpin-pemimpin muda ni, ataupun mereka-mereka yang pengundi-pengundi muda ni, kita buat benda yang orang muda buat yang tak sesuai untuk kita buat. Jadi dia termasuk dalam bab maruah. Jadi bab maruah ni kena berhati-hati supaya kita tak menjatuhkan air muka kita sendiri. Sebab tu bila kita rakyat didahulukan ini, kita kena tengok apa sebenarnya yang menjadi keperluan rakyat. Dan apa yang boleh kita bantu. Jangan kita hari ini menjanjikan dengan janji bulan dan bintang, sedangkan kita tahu memang kita tak mampu untuk buat. Akhirnya rakyat akan melihat dan rakyat akan menuduh, inikah pemimpin yang disebutkan sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat, ataupun inikah lagi teruk orang melihat dia sebagai Islam, inikah pemimpin Islam. Jadi yang akan membawa kemusnahan itu bukan saja dia, bahkan nama Islam itu terpalit. Sebab kita tahu pemimpin kita kebanyakan yang membawa nama Islam, IC-nya ada Islam. Jadi kita jadilah pemimpin-pemimpin yang berjiwa rakyat ini, yang mengetahui tentang apa yang nak rakyat mahukan, supaya bila rakyat dia minta, dia akan minta apa saja, cuma apa yang boleh diberikan maka kita buatlah yang terbaik, yang selagi mana tidak menyusahkan daripada negara, yang boleh kita lakukan, maka itulah yang kita akan usaha mempertahankan. Jadi Ustaz, kalau kita tengok kan, dalam Islam telah disebutkan yang seorang pemimpin tu dia perlu adil dan dia perlu ambil berat terhadap rakyat dia setiap masa. Bukannya maksudnya lagi 2 minggu dah nak mengundi ni barulah turun tunjuk muka. Maksudnya setiap masa Ustaz. Jadi macam ada petikan hadis daripada hadis riwayat Bukhari Muslim, tidaklah seseorang diamanahi pemimpin sesuatu kaum kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya syurga. Allah. Jadi bila kita tengok balik hadis ni kan, takut sebenarnya Ustaz kan? Sebab pemimpin yang diberi amanah yang tidak menjalankannya akan diharamkan baginya syurga. Jadi adakah ianya masuk ke dalam neraka Ustaz? Allahu akbar. Kalau kita tengok dalam hadis tadi, hadis itu terang-terang. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ada yang dikeluarkan oleh Imam Al-Muslim di dalam sahihnya. Bagaimana Nabi SAW menyebut, tidaklah seorang hamba yang diberi amanah, iaitu oleh Allah ke atasnya untuk memimpin orang yang di bawah, pada hari kematiannya dia melakukan, maknanya dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menipu rakyatnya, curang, ambil projek-projek, menguntungkan dirinya dan apa yang ada di sekelilingnya. Maka kata Nabi, melainkan Allah mengharamkan syurga atasnya. Kalau kita baca dalam hadis ni, kita akan rasa risau. Pemimpin akan rasa takut. Sebab pengharaman syurga atasnya ada dalam satu hadis, orang Islam yang mengucapkan kalimah syahadah ni, dia kena tahu dia akan masuk syurga. Yang ni diharamkan syurga ke atasnya. Dia ada nampak macam orang kata konflik antara dua hadis. Sebenarnya kata para alim ulama, bahawa dia akan ditempatkan dalam neraka, cuma bila dia akan keluar untuk masuk syurga atas ketentuan Allah. Adakah seorang pemimpin ataupun mereka yang dapat amanah ni boleh pecah amanah dalam keadaan dia kata, Ustaz, nanti kita akan masuk syurga, sedangkan dia akan dibakar dan kulitnya akan digantikan, mati ganti balik.
kan seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, liyazuqul azab, untuk mereka merasai azab. Jadi orang yang akan duduk dalam neraka Allah ini antaranya adalah pemimpin yang melakukan kecurangan ataupun dia menipu rakyatnya. Sebab tu dalam hadis ini bila kita sebut mengenai pemimpin yang gagal, maka kata para alim ulama, Imam Nawawi disebut apa? Dia syarah pada hadis ini, dia kata pemimpin-pemimpin yang mana mengkhianati hak-hak yang sepatutnya dipenuhi ke atas rakyatnya. Tiba-tiba dia tak penuhi. Apa hak atas rakyat? Maka hak-hak ini sudah termaktub yang perlu diberikan. Maka kalau sekiranya dia daripada segi ekonominya, dia saja yang bolut, dia tak bagi sedikit pun kepada masyarakat rakyat, biar rakyat dia susah, maka pada waktu itu kita tunggulah balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Dr. Nur Muhammad Nizahla yang merupakan pengasas Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Jadi insyaAllah kita nak berhenti rehat seketika, kembali dalam Assalamualaikum selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Rapatkan saf. Islam. Kita pergi solat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Atta. Nane onge gonumbe nispan beta. எனக்கு புரியுது.